Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini, hari Ashura bagi tahun 1443 bersamaan dengan 19 hari bulan 8 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi Syarh Al-Arba'in. Kita masih lagi berada di hadis yang 40 yang ke-19. Huraian hadis yang ke-19 ini siri yang ketiga. Hadis dia panjang, terkenal dengan nama hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan kepada kita beberapa wasiat ataupun wasiat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Di mana pesanan ini sangat besar, sangat penting dalam kehidupan kita beragama. Bermula dari ihfazillah yahfaz, kamu jaga hak Allah, Allah jaga kamu. Sampailah kepada dalam siri yang lepas kita sudah masuk kepada kalau manusia seluruh dunia berkumpul nak beri mudarat kepada manfaat kepada kita, mereka tak akan mampu. Sebaliknya, kalau mereka berkumpul nak memberi mudarat juga tidak akan mampu. Jadi dua-dua tak mampu. Dan alhamdulillah kita telah bincang tentang qada dengan qadar. Kemudian dalam siri ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab as-sabr. Bab sabar, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Wa'lam, kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nasra ma'as sabr. Pertolongan Allah Taala itu diberi kepada orang yang bersabar. Wa annal faraja ma'al karb. Kelepasan itu mari setelah kita susah. Wa anna ma'al usri yusra. Setelah kita melalui kepayahan, kita akan jumpa kesenangan, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara perbincangan kita dalam siri ini, iaitu kita simpulkan perbincangan kita yang lepas dalam bab Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kalau orang berkumpul semua nak bagi mudarat pada kita, tak akan mampu. Kalau seluruh dunia orang kumpul nak beri mudarat, nak beri manfaat, nak beri mudarat, semua tak mampu. Kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, manfaat itu dah untuk kita, dia akan tak pergi ke lain. Sebagaimana kata orang, rezeki, segala perkara itu tidak salah alamat. Kalau nak dapat dengan kita, dapatlah dia. Kalau tak dapat, tak usahlah kita goyang kuat setara mana pun, tak dapat. Itu semua ketentuan Allah Azza wa Jalla yang kena kita belajar. Baik, para pelajar, untuk sambungan kita di sini, para pelajar yang ada kitab, boleh lihat isu yang ke-15. Yang ke-15, perkara yang ke-15, iman la istislam. Iman bermakna kita keimanan, bukan menyerah semata-mata. Tawakal la tawakul. Bertawakal bukan pasrah. Pasrah nak tak buat apa-apa, kenapa serah ke Tuhan? Mana boleh? Maka kita kena usaha mencari yang terbaik dalam kehidupan kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita apa yang kita nak, yang baik itu yang kita kehendaki. Para pelajar sekalian, beriman dengan qada dan qadar, dengan yang telah kita sebut dalam siri yang lepas, orang yang betul-betul yakin dengan qada qadar, dia akan berani. Sebab dia tahu dia tak akan mati kalau belum sampai ajal. Kata orang, belum berpantang mati sebelum ajal, kan? Itu bahasa-bahasa orang sastra lah.
Bahasa kita ni begitulah. Kita kata nak mati macam mana, ajal belum tiba, mana boleh mati. Maka Nabi SAW beritahu kepada kita satu perkara yang batal, mereka yang mendakwa pengecut, takut itu ini, dan orang-orang yang cuma menyerah kepada kehendak syahwat dan hawa nafsu semata-mata. Dia kata apa boleh buat, takdir Allah Ta'ala kena atas dia buat benda tak baik. Kita kata tak boleh. Kita mesti berusaha menjadi orang baik. Mesti, wajib berusaha untuk nak menjadi baik. Kalau tak jadi, itu bak lain. Kita kena berusaha nak jadi orang yang kaya, contohnya, berusaha. Tapi bila tak kaya, jangan buat marah dengan Tuhan. Itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam bab ini Nabi SAW suruh kita bekerja. Dalam surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum, dan katakanlah bekerjalah kamu semua, maka Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kamu itu. Kita buat kerja baik-baik, biar orang nilai. Nah, kita sekarang ni kita sendiri nak nilai kita, tentulah kerja kita yang terbaik sentiasa. Saya buat ni yang terbaik ni tuan-tuan, buat yang terbaik. Orang lain tengok lah, banyak lagi kita boleh buat lebih baik daripada itu. Tapi yang pentingnya kita kena bekerja, kerana Allah Azza wa Jalla kata di para pendakwah, Allah tak tanya kita menang ke kalah, berjaya atau tidak, tapi kita akan ditanya kita berjuang atau tidak untuk menegakkan agama Allah, untuk menyampaikan yang benar. Sudah kita buat kerja ke tidak? Itu persoalan yang akan ditanya kepada kita. Baiklah para pelajar sekalian, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh ikutan kita dalam semua perkara telah memperjelaskan kepada kita bahawa seorang Muslim itu hendaklah mengambil sebab-sebab yang merupakan amal dan usaha pengembelingan tenaga untuk mencapai cita-cita dan hajatnya. Tak boleh kita berserah, kita kata kenapa tu? Serah ke Tuhan lah. Tawakal kepada Allah, kita kata itu bukan tawakal, itu tawakul. Salah. Maka dalam hadis Nabi kata, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Sahabat-sahabat mari tanya Nabi sallallahu hadis ni panjang. Bila Nabi sebut tentang takdir Allah Azza wa Jalla, jadi sahabat tanya Rasulullah, tak perlu kerja lah kita, tak perlu kita beramal, kita tunggu takdir kita pergi syurga, tak semayang pun syurga. Nak kata apa? Kalau sudah ke neraka, nerakalah dia. Ini ramai juga orang berhujah dengan cerita lagu ni. Dia kata kita ni tengok orang tu lara, lalai dulu, melompak sana sini. Bila nak mati, dia tukar channel 3-4 bulan, jadi baik, mati. Orang pakat bagi poster syurga kat dia. Poster syurga, mana tepek dia ni ahli syurga. Allah Ta'ala, kita lain kira. Itu satu kesilapan. Nabi bagi tahu, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Hendaklah kita bekerja, setiap orang tu Allah permudahkan jalan dia. Dia nak bagi kita syurga, dia bagi lorong ini. Na'udzubillah, kalau Tuhan nak takdir kau orang ni tak baik, dia masuk lorong kiri. Dia masuk, kita masuk, dia bawa lorong kanan, dia left ke kiri. Nak kata apa? Kita usahalah. Manusia ni kena berusaha sedaya upaya untuk mendapat yang terbaik yang kita faham daripada apa yang kita belajar. Baik, kita berpindah kepada isu yang ke-16. Nabi sebut apa dia? An-nasra ma'as sabr. An-nasr, pertolongan Allah Azza wa Jalla itu datang bersama dengan kesabaran. Dia tak mari gitu ya. Kita duk mengamuk bertepik, tiba-tiba Allah tolong. Itu tak cukup syarat. Ada kalau andai kata orang ni dapat juga macam dapat pertolongan Allah, dia dapat kemenangan, tapi dia dalam kebatilan, kita jangan kagum, jangan bagi hukum, oh dia ni betul rupanya sebab itu Tuhan tolong. Nabi SAW berpesan kepada kita, innallaha yu'tid dunya liman habba wa lam yuhib.
Allah beri dunia ini kepada orang yang dia suka, tak suka. Boleh jadi orang hebat lagi tinggi dia punya darjat untuk dunia. Pangkat dia besar, pengikut dia ramai, follower dia juta. Juta orang. Kita buat ustaz ni sekali mengajar masuk 450 orang pun ramai dah tu, kan. Dia ni sekali dia tak ada, dia melalak yang tak petak. Orang juta orang tengok, nak kata apa? Bukan makna Tuhan sayang, tak semesti. Orang yang dapat kedudukan yang tinggi, tak semesti Tuhan sayang. Tapi kedudukan yang tinggi itu ada kalanya Allah angkat untuk dia jatuh dari atas lagi dahsyat daripada jatuh di bawah. Na'udzubillah, kita berhati-hati, kita orang-orang yang hebat-hebat, kita sendiri pun berhati-hati dengan apa yang kita tak tahu. Tuhan nak uji kita, Tuhan angkat darjat. Dua-dua dapat. Baik. Tengok dalam kitab kita ni, dia kata apa? Kehidupan insan boleh diumpamakan dengan suatu peperangan yang berbagai corak dan rentak. Allah, dia panggil ma'arik mutanawwi'ah. Corak peperangan kita ni macam-macam. Rentak dia pun berbagai-bagai. Kehidupan sentiasa terdedah kepada berbagai bentuk ancaman pihak musuh. Pertolongan untuknya dalam peperangan ini bergantung kepada sejauh mana kesabarannya. Lebih sabar ia, maka lebih banyak pertolongan yang akan diterima. Kerana itu kesabaran adalah jalan menuju pada kejayaan yang dituntut, insya-Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi pada kita sabar. Sabar merupakan senjata yang paling berkesan bagi menumpaskan pihak musuh yang berbagai-bagai rupa dan bentuknya, sama ada yang tersembunyi atau zahir nampak oleh penglihatan. Jadi musuh kita ni ada dua. Musuh yang zahir kita nampak, orang mari nak serang kita, mari nak khianat kita. Tapi musuh yang tersembunyi ni yang bahaya. Apa dia? Yang duduk dalam jiwa kita, nafsu kita ni, syaitan yang tak nampak. Itu bahaya. Mungkin ini lebih bahaya daripada musuh yang berdepan. Musuh depan ni kita boleh lawan, ya. Belum tentu kita rebah ataupun dia rebah, dua, ya. Salah satu, ya. Sama ada kita mati atau dia mati. Yang musuh yang sembunyi ni macam mana? Oleh demikian, Allah SWT menjadikan satu perantara bagi menguji para hambanya dalam kehidupan ini untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk, mana pengikut kebenaran, mana pengikut kebatilan, agar Allah mengetahui siapakah yang benar dan yang yakin daripada mereka yang munafik dan ragu-ragu. Tuhan tahu semua. Cuma ujian ini untuk diberitahu kepada malaikat, kepada orang lain, bahawa dia ni bercakap Islam hebat, tapi dari sudut amalannya tak jadi. Ini yang kita takut hari ni. Bercakap jangan mainlah, saya ni gitu gini lah. Kata orang lembut gigi dari lidah waktu bercakap bak tasawuf ni, takut kita nak duduk dekat dia. Tapi bila dia tengok amalan dia, Masya Allah, tabarakallah, kan, mengaji tasawuf tu kak, zuhud, kita jamu dia makan 3 pinggan tak cukup lagi. Masya Allah, dia kata bak zuhud ni kuat sungguh tu ayah ni. Bak bercakap bak zuhud kuat sungguh dia ni. Tapi dari sudut amalan zuhud kita tak jumpa di mana adanya zuhud di dalam kehidupan orang yang kita kagum ini. Ini hati-hati tuan-tuan. Bak bercakap semua orang boleh cakap. Tapi bila masuk bak amali, Allahu Akbar. Kita kata Allah lah yang membantu kita, Allah lah yang menolong kita, Allah lah yang memberi taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita boleh melakukan yang terbaik untuk mendapat keampunan Allah. Allah uji untuk diberi kesenangan dan kesusahan, Allah nak uji. Tengok dalam ayat surah Muhammad ayat 31. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ehwal kamu. Jadi Allah Ta'ala tu tahu semua. Tadilah anda sebut dah, tujuan Allah Ta'ala uji kita ni supaya kita tahu, orang pun tahu,
Masyarakat pun tahu kita ni baik atau tak baik. Hati-hatilah tuan-tuan. Kalau kita rasa kita nilai kita semua, kita akan bagi A+. No. Oh, aku ni orang hebat, paling hebat, the top. Orang yang paling baik dalam dunia ni. Tapi kalau orang lain nilai, apa jadi? Kena hak penilai tak adil pula, lagi dahsyat kan. Dia jatuhkan kredibiliti kita. Macamlah kita ni manusia tak ada nilai, tak ada harga di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita kata ini cukup berat. Baik para pelajar sekalian, dalam bab ini banyak ayat-ayat Quran yang menyebut tentang sifat-sifat orang-orang yang sabar, dan bagaimana sifat sabar itu sendiri banyak. Dan definisi sabar, tengok dalam muka surat 241, sabar sebagaimana yang diketahui, definisi dia, sabar adalah mengekang nafsu sebagaimana yang digariskan oleh akal dan syarak. Begitu juga dengan larangan terhadap pengekangan nafsu itu, bagaimana ianya digariskan oleh akal dan syarak. Jadi kita kata sabar ni kita tahan nafsu kita, sama ada tahan daripada nak buat benda tak baik atau menahan diri daripada tak melakukan benda baik. Kena sabar dua-dua. Kerana itu para pelajar sekalian, dalam kitab kita ini telah menggariskan sabar ada 6 kategori. Ana akan ambil secara ringkas. Untuk tuan-tuan nak penuh, baca kitab. Sebab kita hadis ini, hadis Ibnu Abbas ni, kalau kita nak buat 10 siri pun tak habis. Setiap poin wasiat yang Nabi beri boleh syarah. 1 kuliah, 2 kuliah pun boleh. Tapi kata orang dari tak dengar langsung, baik kita dengar walaupun secara ringkas-ringkas. Maka kategori sabar biasanya kalau ana sebut dalam kuliah-kuliah kita, ana sebut 3 ya kategori sabar. Sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar menanggung kesusahan, musibah. Sabar meninggalkan maksiat. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar di atas musibah. Biasa kita buat 3 perkara ini. Tapi dalam kitab kita ini dia tambah 6. Tambah 3 lagi. Yang keempat, sabar menghadapi kerenah manusia. Ini berat juga kita ni. Yang keenam, yang kelima, sabar dalam medan dakwah. Yang keenam, sabar dalam medan peperangan. Ia berbeza. Dakwah dengan perang lain. Cuma zaman kita ini mungkin dakwah dengan perang itu macam satu. Sebab peperangan senjata tidak ada. Belum ada lagi jihad di break buat seketika oleh pihak pemerintah atas dunia ni. Tapi jihad tak mati. Dia akan balik semula. Kita akan berperang nanti. Dia panggil Al-Malhamatul Kubra. Peperangan besar di antara Islam dengan orang kafir akan berlaku di Syam, di Baitul Maqdis. Itu di antara hadis akhir zaman. Dan banyak lagi lah akan berlaku peperangan di Konstantin. Kita kata buat seketika ini digantung sementara peperangan itu. Bukan tak ada. Ini ada orang cadang dia tu, ustaz, kalau sampai bab jihad nanti cut ialah, potong ya, belajar pun tak boleh nak buat apa. Kita kata les ya akhi, kenapa lemah semangat? Sampai dalam bab hukum hudud berhenti je belajar undang-undang orang putih. Kenapa kita jadi pengecut? Itulah kata di ulama, manusia orang Islam yang akur kepada kehendak orang kafir adalah manusia yang bacul, manusia yang hina diri. Walillahil izzatu wali rasulihi, Allah Ta'ala yang mulia dan Rasulnya. Kita orang Islam nak muliakan, nak jadi orang mulia, kita mesti izzah dengan orang-orang yang menentang Islam. Baik. Yang pertama, kita masuk sedikit perbincangan. As-sabru ala fi'lit ta'ah. Tanda tuan, muka surat 241, sabar melakukan ketaatan. Yang pertama. Yang kedua, wa tarkil maksiyah, sabar untuk meninggalkan maksiat. Saya pun tak tahu mana berat, mana susah antara dua kesabaran ni. Sabar melakukan ketaatan atau sabar meninggalkan maksiat, mana berat? Kita boleh nilai, kita kata ada kalanya berat laku, ada kalanya berat tinggal. Betul tak?
Kita nak pukul rata sukar. Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perbuatan yang dilakukan kerana mentaati Allah Azza wa Jalla. Kita sabar melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan sabar meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka tidak syak lagi dalam taklif tanggungjawab ini satu macam bebanan ke atas jiwa manusia. Memang bebanan. Manusia itu memerlukan satu mujahadah, suatu usaha keras di atas nafsunya untuk berbuat taat dan meninggalkan maksiat sehingga ia mampu menewaskan musuhnya yang hakiki yang berbentuk dengan rupa bentuk hawa nafsu dan syaitan. Itulah kita kata sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat. Dua-dua itu perlu pada sabar. Allah Ta'ala sebut pada kita, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nafsu dalam tubuh kita. Maknanya penyakit, virus dalam tubuh kita. Maka kita kena vaksinkan tubuh kita dengan apa? Bukan dengan jarum hospital, itu vaksin COVID. Kita vaksinkan iman kita dengan apa? Dengan kita belajar, menuntut ilmu, tadabbur Quran, mengaji hadis, belajar sunnah. Ini kata-kata, inilah vaksin yang memantapkan keiman kita, menjadikan iman mempunyai ketahanan yang kuat, yang tidak mudah goyah, tidak mudah melompat. Ini penting dalam melakukan ketaatan. Tengok dalam kitab ni kata, musuh-musuh yang tersembunyi, hawa nafsu dan syaitan, yang melambai-lambai ke arah insan dengan tipu dayanya dan memperhiaskan untuk insan itu cinta terhadap syahwat dan mempermudahkan baginya jalan untuk berpaling daripada ketaatan dan perlindungan Allah dalam menuju ke arah maksiat. Ini dia panggil gerakan nafsu dan syaitan yang bergelora dalam jiwa kita. Maka kita kena usahalah. Para jemaah sekalian, yang pertama kita kena usaha mujahadatun nafsi. Bagaimana mujahadah? Ana tak baca semua kitab. Tuan-tuan boleh baca. Tapi saya huraikan terus. Bila kita nak laku ketaatan, tuan-tuan dan puan-puan, kita yang pertama sekali kita kena pilih barang yang kita nak, tapak asas yang kita nak lalu tu. Kalau tidak, berat kita. Tapak agama ini duduk di mana? Duduk di Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Itu tapak. Maka dengan atas tapak ini, atas base inilah yang kita berjalan untuk melakukan ketaatan. Mana yang Allah suruh, mana yang Nabi ajar, sama ada yang wajib atau yang sunat, kita buat. Itu dia panggil asas kepada perjalanan yang benar. Kemudian kita pergi pula kepada yang kedua, tinggal. Yang tinggal pun sama juga. Nabi dalam hadis yang lepas, Nabi kata apa? Iza amartukum. Kalau aku perintahkan kamu buat sesuatu, lakukan sedaya upaya kamu. Wa iza nahaitukum. Kalau aku larang, fajtanibu, tinggal terus. Ini kita kata lebih berat meninggal daripada lakukan. Berapa ramai orang tak solat, kita ajak dia solat, alhamdulillah dia solat. Dia tak nak pergi Mekah, kita ajak dia pergi Mekah, buat umrah, buat haji. Tapi berapa ramai yang setia dengan kita? Di mana ustaz kuliah, muncul dia di situ. Saya kira hak online ni, hak tak online pun muncul. Tapi dia dengan rokok sudah 10 tahun ikut kuliah kita, masih lagi mendakap rokok yang telah dipatuakan haram oleh ulama. Kita kata Masya Allah, tak boleh nak tinggal benda ni. Sukar untuk dia. Sama juga kawan-kawan ni. Dalam masalah al-wala wal-bara, masalah kepatuhan kita, kecintaan kita. Mari kita cinta sama-sama umat Islam. Jangan duduk cinta dengan buat kafir anti-Islam. Tak irau dia. Mengaji tafsir juga pagi-pagi lagi. Tapi dalam al-wala wal-bara fail. Sebab sayang kepada orang ni. Kononnya. Hati-hati tuan-tuan. Itu dari sudut jadi siapa yang mampu
melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, maka itu darjat kesabarannya tinggi insya-Allah. Allah Ta'ala firman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa dia berjihad untuk duduk di atas landasan yang kami ini, agama ini, aku akan beri pada jalan yang lain. Jalan petunjuk pada dia. Allah. Suratul Ankabut ayat 69. Tamatlah kategori yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Kategori yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Kita berpindah kepada kategori yang ketiga, as-sabru 'alal masaib. Sabar ketika menerima musibah. Biasanya kalau bunyi musibah, kita bila bunyi, kalau sebut sabar, kita nampak musibah, kan? Oh, musibah lah kalau buat sabar ni. Tapi kita tak nampak rupa-rupanya sabar ketaatan, sabar meninggal maksiat itu besar lagi. Allah, sempena dengan sebut musibah, hari ini kita juga ucap takziah dan juga kita doakan kepada sahabat-sahabat kita di kawasan Gunung Jerai yang dilanda banjir lumpur yang begitu dahsyat. Allah Ta'ala selamatkan mereka, beri kesabaran kepada mereka. InsyaAllah ramai banyak bantuan yang telah dihantar. Pihak kerajaan, pihak NGO, sahabat-sahabat kita telah bekerja ke sana memberi bantuan. Kita kata jazahumullahu khairah, dan juga yang telah mati kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami di sini, di pondok saya ni, pada 24 Disember 2014, banjir kuning, bukan banjir lumpur macam yang kita nampak tadi. Itu pun Allahu Akbar. Sampai hari ni kita terasa lagi bila tengok orang kena banjir, masya-Allah. Ulang balik kisah kita tahun 2014, sekarang ni 21, berapa tahun dah? 7 tahun masuk kan. Tapi masih lagi nampak air naik masuk dalam rumah. Kita satu demi satu tumbang, tenggelam. Allahu Akbar. As-sabru 'alal masaib. Kita sabar di atas ujian. Hidup atas dunia ni begitulah keadaan. Ada kala kita senang, ada waktu kita susah. Ada waktu kita gembira, ada kala kita duka cita. Memang tak boleh lagi. Dua itulah hidup kita ni. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita supaya kita bersabar. Bersabar dengan kesabaran yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala kata, aku nak beri pahala kepada orang yang sabar ni tanpa limit. Besar dia punya pahala. Cuma kita ni panjang, saya ringkaskan. Bila kita nak sabar, bila kesabar itu? Tengok di muka surat 244. Nabi kata, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran adalah di saat pertama ditimpa musibah. Waktu kena musibah tu kita sabar. Itu nama sabar. Tapi waktu kena musibah kita mengamuk, bertempik, melompat, maki hamun, kutuk kata semua, akhir kali kita ugut dada, alhamdulillah aku sabar. Kita kata elak, itu bukan sabar nama macam itu. Itu sudah menghentam habis-habis baru sabar. Kalau itulah nama dia sabar, semua atas dunia ni orang sabar belaka. Mana ada orang tak sabar? Masya-Allah tabarakallah. Ini sabar. Dan Nabi sebut dalam hadis ni dalam Muslim, dalam riwayat Muslim lain, Nabi kata pelik orang mukmin ni. Kalau kena ditimpa musibah dia sabar, kalau dia dapat nikmat dia syukur. Kita kena ada sifat syukur dan sabar. Dalam kitab ini juga menceritakan kepada kita satu hari anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi sakit. Anak dia pergi suruh orang panggil Nabi, suruh datang. Nabi kata apa? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Allah Ta'ala dia beri apa yang dia nak beri, dia ambil apa dia nak ambil. Mana dia beri anak, lepas tu dia ambil balik, mati. Kerja kitanya, fal tasbir wal tahtasib, adalah kamu sabar, kamu mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, as-sabru ala azalil khalqi
Kita hendaklah sabar menghadapi kerenah manusia. Ini pun bukan senang tuan-tuan. Manusia ni gak macam-macam akhlak. Ada yang baik depan, buruk di belakang. Ada yang buruk dua-dua, depan belakang buruk gak. Ada yang baiknya, alhamdulillah, manusia itu ada. Yang kita nak bincang di sini, insan itu hidup dengan dikelilingi oleh manusia yang berbagai ragam akhlak dan perangai mereka, macam-macam perangai. Tidak dapat ataupun mesti ia akan memperoleh kesakitan dan kesusahan terhadap mereka. Maka Allah Ta'ala ajar pada di sini yang ayat surah Al-Baqarah 109, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Allah kata apa? Maka maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah Ta'ala mendatangkan perintahnya. Maknanya kalau orang buat baik tak baik pada kita, kita maaflah. Usah diungkit-ungkit. Pernah satu orang mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya buat baik kepada keluarga saya, mereka buat tak baik. Saya hubungi mereka, mereka putuskan. Bagaimana saya nak buat? Sahabat ni mari mengadu ke Nabi. Macam mana saya nak buat? Nak ambil tindakan macam mana kepada orang ni, keluarga saya ni? Kita buat baik, dia buat tak baik. Dan kita nak berbaik, dia pula kacau kita. Nabi kata apa? Kalau benar apa yang kamu kata. Seolah-olah Allah Ta'ala bagi kepada mereka makan abu panas. Maknanya tak baiknya dia orang dia. Dan Allah Ta'ala akan bantu awak, jangan bimbang. Kita akan dapat bantuan, pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita sabar. Hari ini kita yang paling susah jiran tetangga ni. Kan? Dengan bau busuk, dengan bising, dengan macam-macam perangai. Kawan-kawan yang tikam kawan. Ini masalah besar. Baik, kita berpindah pula kepada sabar dalam medan dakwah. Dakwah kepada Allah dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini perlu pada kesabaran yang tinggi tuan-tuan. Kita kalau nak ajak orang buat benda baik je, mungkin orang tak teruk sangat. Bila kita larang benda mungkar yang menjadi kesukaan orang, kita akan dihentam. Pasti kita akan kena hentam. Tama-tama zaman media sosial ni, medsos ni lagi dahsyat. Sekali kita tegur, dia hentam kita macam-macam, dia ambil gambar, dia troll, dia pangkah gambar, dia buat dialog, kata-kata sendiri, semua itu mengundang bala menjadi muflis di akhirat. Mereka tak peduli, yang pedulinya melepaskan hawa nafsu dia. Maka kita kena, dalam bab dakwah ni, kita kena ada prinsip. Dakwah kita ni berasas kepada siapa? Berasaskan kepada Al-Quran dan hadis. Kita bagi tahulah kepada masyarakat, ini yang kita nak bawa. Contohnya hari ini, kita kempen tuan-tuan supaya puasa hari Ashura. Kempen. Besar-besaran kempen. Buat poster lagi, buat video lagi. Kerah tenaga lagi kata orang, minta war-war kepada keluarga. Alhamdulillah ramai yang ikut. Tapi di sebalik itu ada pula pagi-pagi lagi sebar risalah 4-15 perkara yang perlu dibuat pada hari ini. Siapa dia puasa hari ini dengan esok, dengan dia punya kelebihan boleh 100 kali haji ke. Kita kata, ya akhi, saya ajar kepada kamu hadis-hadis yang sahih, yang kamu duk sebar benda-benda yang tak warid dalam hadis, yang hadis pun tak sahih, ada sebahagiannya hadis palsu, maudhu'. Oh, marah dia, ini tak syih yang sebar, kenapa kamu? Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang nak duduk atas manhaj sini, nak menyebarkan sunnah Nabi, kita akan menghadapi laluan yang agak sukar dalam hidup kita ni. Orang akan marah, keluar sendiri marah. Macam bukan sekat dia marah, dia hentam sekali dengan, contohnya kita ambil video guru kita letak, dia hentam sekali dengan tok guru kita, dia cincang. Kata orang, lomak dia cincang. Sabarlah, nak kata apa. Kemudian, cuma kita pun kena hati-hati. Jangan kita pergi engkar benda tak mungkar. Itu bahaya juga. Ada kalanya kita over confident, over semangat sangat, pergi engkar benda tak mungkar. Ataupun mungkar tu masih lagi diperkhilafkan oleh ulama. Jadi kita jangan kuat-kuat sangat. Kata orang jangan terlebih giar. Giar ni hati-hati. Baik, yang kategori sabar yang keenam, as-sabru fi mayadinil qital. Sabar ketika kita bertempur dengan orang kafir. Hari ini para jemaah sekalian, kita bertempur dengan orang kafir dalam bidang apa? Dalam bidang kehidupan kita.
Mungkin kita tak bertempur dalam sudut ketenteraan senjata, tapi kita bertempur dengan mereka. Kita didik anak kita suruh solat, suruh baca Quran, suruh berzikir, tutup aurat baik, jaga pergaulan. Ni, mari geng kapi ni pula larakan dia. Kita nak suruh baca Quran pun tak mau. Boleh handphone duduk sumak dalam telinga, dengar lagu. Dia tengok movie, cerita entah apa. Kan? Pakaian pula tak cukup benang, tak cukup saiz. Hai, penat. Kita dakwah kau ni, ini pertembungan. Maka peperangan kita hari ini dipanggil ma'rakatul fikri. Peperangan al-ghazwul fikri, serangan pemikiran lagi dahsyat. Sebab itulah hari ini peperangan kita dia panggil peperangan bukan dengan senjata yang besar-besar, tapi peperangan dengan ujung jari, ujung pena, dengan ujung pen, dengan ujung mikrofon. Ini peperangan kita sekarang. Tapi peperangan itu pun jangan tak gugur, cuma belum ada, kita sabar dulu. Ini yang kita takut hari ini. Mana kita kena berlawan, jangan tak lawan. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada isu yang ke-17. Tengok dalam buku tu yang ke-17, Samaratus Sabri, buah kesabaran. Kita sabar ni kita dapat berapa buah? Tanda tuan-tuan, banyak sekali. Saya dah senaraikan di sini dalam kitab kita ni. Sesungguhnya kamu yang telah dikhabarkan tentang wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita melalui Quran banyak. Dalam ayat surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan bagi balasan pada orang sabar tanpa limit. Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi juga banyak yang menyebut tentang kelebihan sabar yang kita pun dengar dah setengah-setengah daripada hadisnya di awal tadi. Maka di sini disenaraikan buah-buah kesabar itu ialah, letak nombor. Yang pertama, orang yang sabar di atas ketaatan, meninggalkan maksiat, mereka akan mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Tulis, yang pertama, ar-ridha, dapat keredaan. Yang kedua, kita dapat tuma'ninah, dapat ketenangan. 3, asy-syu'ur bis-sa'adah, jiwa rasa bahagia. Bila kita boleh beramal dengan apa yang Tuhan suruh, kita dah tinggalkan maksiat-maksiat yang tak baik, jiwa kita akan tenang, Masya Allah. Saya nak cerita masa habis. Nak cerita bagaimana kawan saya yang dulunya pemabuk tegar, sekarang sudah jadi pendakwah tegar. Dia kata, Masya Allah, lepas aku masuk Islam, aku berhenti minum arak, aku rasa dunia ni aku punya, happy. Tenang hidup. Dulu nak tidur, macam-macam. Baik, yang keempat, tahqiqul izzati wal karamah. Kita akan mendapat kemuliaan dan ketinggian kebaikan bila kita sabar, banyak dapat. Yang kelima, berhak untuk mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, al-aunu wan nusra wal mahabbah. Kita juga mendapat kasih Allah dan juga ma'iyatullah, Allah Ta'ala bantu kita. Yang ketujuh, yang paling tinggi sekali, as-samarah al-ukhrawiyah, buah di akhirat esok. Apa yang kita akan dapat buah di akhirat, iaitulah keredaan Allah Azza wa Jalla. Bila Allah reda, Allah akan masuk ke dalam syurga. Bila dah masuk syurga, jangan ditanya apa yang kita dapat, kita tanya bagaimana kita nak pergi syurga. Ini tuan-tuan jangan ada tanda sikit. Kita jangan tanya apa yang kita dapat dalam syurga, tetapi kita kena tanya diri kita, bagaimana amalan aku untuk pergi ke syurga. Itu yang patut kita tanya. Hak Tuhan jangan duk tanya. Banyak sekali kita akan dapat nanti, insya-Allah. Baik, yang ke-18, al-faraj ma'al karab. Dia kata kelepasan dari kesempitan. Dengan sebab sabar dulu kita sempit, kita akan dapat kelepasan, insya-Allah. Kadang-kadang seorang insan itu ditipu oleh berbagai musibah dan ujian, serta terdedah kepada berbagai bentuk rupa bala. Kerana itu menjadi semakin payahlah keadaan dirinya, sehingga sampai ke satu peringkat di mana kesedihan dan kebimbangan itu menguasai jiwanya, lalu terjatuh dalam kesempitan. Mana dia jadi stres, depression, macam-macam orang panggil sakit jiwa. Tapi bila dia balik semula sabar, dia boleh menerima hakikat, terima realiti, terima qada dan qadar. Kita pun balik berzikir pada Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu hati kita akan tenang dan hilanglah kesusahan, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada yang ke-19, al-usr wal yusru.
susah dan senang. Dia mesti dua ni ada. Waktu susah tak senang. Waktu senang tak ada lagi susah. Cuma ketika tengah jalan tu payah. Bagaimana kita susah tapi nak senang? Macam mana? Dengan sabar. Orang susah dengan sabar dia akan dapat ketenangan. Mana jika engkau merenung hadis ini sempitah lalu hadis kita belajar ni, engkau akan dapat bahawa makna-makna hadis ini saling kait mengarik antara satu sama lain, maka sungguhnya kesusahan itu menyebabkan kesempitan dan kesenangan pula adalah daripada pintu-pintu pelepasan daripada kesempitan itu. Jadi semua syarat dia kita kena ingatlah kata orang ahli falsafah, ahli sastrawan kata apabila datangnya subuh hilanglah gelap, hilanglah malam. Begitulah keadaannya. Mana bila kita susah sabar, akhirnya kita akan jumpa kesenangan. Saya terbaca kata-kata pegawai perubatan, dia kata cahaya di hujung terowong, kan? Bila dia tengok angka bilangan orang yang kena COVID yang kronik ni masuk ICU ni dah kurang, hasil daripada kita tawakal, kita doa pada Allah Azza wa Jalla dan kita juga bertawakal mengambil langkah-langkah keselamatan, nampak hilang dah dia punya hak berat tu. Jadi dia tulis cahaya di hujung terowong. Menarik juga kata-kata. Artinya kita kena letak harapan, kita kena letak bahawa amaluna nusra, pertolongan Allah akan datang apabila kita sabar. Tapi kalau kita hari-hari duk main gagal, koyak itu ini, asyik duk hentam aku, tak ada kembali kepada Allah, maka tuan-tuan tunggulah kehancuran salah sebuah masyarakat ataupun negara apabila itulah keadaan masyarakat. Kalau semua masyarakat mengangkat tangan, menadah ya Rabbi, apa yang mampu kita buat kita bantu, apa-apa kepakaran yang kita ada kita tolong, insya-Allah perkara yang lebih cepat. Tapi kalau hari-hari asyik duk hentam je, asyik duk maki hamun, duk kata muaku ya, kita kata makin lambatlah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Inna ma'al usri yusra. Sebagai penutup, wa ma yufidul hadis ini mengajar kepada kita apa dia? Tanda pelajar. Yang pertama, guru bila kita nak ajar pelajar, kita kena ambil perhatian dulu. Jangan masuk kelas, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Nabi mula-mula nak ajar Ibn Abbas, dia kata ya gulam, anak, kalau ini Ibn Abbas atas kenderaan tu duk fikir dia, ya. Kita pun bila kita nak bagi tahu benda penting, kita tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian. Ini uslub dakwah. Yang kedua, man kana ala haqqin. Kalau kita duduk di atas jalan yang benar, kita ajak orang kepada kebenaran, menentang kemungkaran, jangan pedulikan segala halangan-halangan yang ada. Dengan sifat sabar kita ni. Yang ketiga, kita juga kena usahakan untuk diri kita sendiri, melakukan ketaatan, tinggalkan maksiat, dan beramallah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selamat, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, insya-Allah hadis yang ke-20 kita sambung dalam siri yang akan datang di bawah tajuk Al-Haya'u minal iman. Malu itu, sifat malu itu sebahagian daripada iman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.